Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Tuan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah, kerana pada saat ini Allah masih lagi memberikan hidayah, memberikan nikmat yang tidak ada nilai bandingannya dengan apa penilaian harta benda emas perak di atas dunia ini. Iaitulah nikmat dapat datang solat subuh secara berjemaah, dan kemudian bersama-sama sebentar kita duduk dalam majlis zikrullah, majlis meningati Allah, majlis kita membaca ayat Allah, kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, dan kita mengingati junjungan besar kita, manusia kekasih Allah, manusia yang sangat mulia, Rasulullah SAW. Tuan, perempuan yang saya muliakan, satu benda kita tahu bahawa Nabi SAW sangat-sangat suka akan majlis ilmu ni, sehingga Nabi gelar Rawdatul Jannah. Kita yang tak duduk di Madinah, tuan-tuan, kalau di Madinah ada Rawdatul Jannah, Rawdah. Maka Rawdah kita, tuan-tuan, Rawdatul Jannah, taman-taman syurga kita ada juga di sini, tuan-tuan. Iaitu mana-mana majlis ilmu yang kita jumpa adalah kita singgah, kita duduk dan kita ambil apa-apa yang boleh manfaat, kita manfaatkan. Sebab ini majlis yang Nabi sangat suka. Terbalik dengan orang Melayu kita, tuan, orang Islam kita, mereka lebih suka duduk dalam tempat yang Nabi paling benci, Nabi paling tak suka. Apakah tempat yang Nabi paling benci dan Nabi paling tak suka, tuan-tuan? Pasar. Kalau dalam konteks kita hari ini, supermarket, Tesco, Giant, sehingga semalam saya tengok buka iklan dengan TV, tuan jangan nak release tension shopping, nak release tension shopping, betul ke? Release tension cara syaitan, sebab shopping komplek lah, pasar malam, tempat yang Nabi paling benci. Bukan maksudnya tak boleh pergi, bukan maksudnya tak boleh pergilah. Selesai kan, cepat-cepat balik, jangan lama-lama. Maksudnya jangan lama-lama. Remaja kita hari ini repot terus kan? Sebab tempat itu tempat yang melalaikan manusia, tempat yang tidak menyebabkan manusia ingat kepada kematian, tempat yang tidak menyebabkan manusia zikir kepada Allah kan? Tapi malangnya terbalik orang Melayu kita ni, tempat yang Nabi paling suka tak apa-apa nak ramai. Tempat yang Nabi suka, tempat yang Nabi suka tak apa-apa ramai. Tempat yang Nabi tak suka penuh pesta Pulau Pinang. Bukan tak boleh pergi lah. Tapi jangan kita asal seorang sangat ke tempat-tempat ini, sebab Nabi tak suka. Bila Nabi tak suka, kita kenapa jadi tak suka? Jangan tanyalah pasal apa. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, kali ini rahmati Allah, kalimah yang saya baca surah As-Saff ayat 10, 13
Mungkin ada yang hafal surah ini, surah yang Masya Allah yang mengandungi makna-makna yang cukup berguna untuk kita. Ibn Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu. Bila Allah sebut saja ya ayyuhalladzina amanu ni tuan, dia kenal dekat siapa tuan? Dekat kita semua. Wahai orang-orang yang beriman. Dia tak kenal acok ke acai ke musami yang tak mengucap. Dia kenal dekat kita semua tuan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijarah. Maulah aku tunjukkan suatu bisnes. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maulah aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab aku yang tidak terberi siksa, tidak terberi pedihnya. Tuhan, satu tawaran daripada Allah. Allah, abang, kita maulah aku tunjukkan suatu bisnes tijarah, suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab siksa yang tidak terberi sakitnya. Apakah bisnes tersebut? Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih. Tu'minuna billahi wa rasulih, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Ini bisnes bahasa kiasan yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang kedua, kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta, benda dan diri kamu. Ini dua perniagaan yang nilainya sangat tinggi, yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Iaitu yang pertama, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, yang pertama, perniagaan yang Allah sebut, kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulnya. Hari ini tuan-tuan, sedih ramai orang mengaku beriman kepada Allah, tetapi ada juga manusia bila sebut beriman kepada Rasul, tiba-tiba dia mengkhianati, mencaci maki, menghina Nabi SAW. Yang terbaru, Kasim Ahmad ni, minggu ni orang cakap benda ni, dia suka nak ulang dia yang ni, sebab dia musuh Allah. Orang manusia, saya teringat lagi bila saya mengajar ke SM dulu. Satu Dr. Rodi, seorang syarah ke SM. Dr. Rodi ni salah seorang masa zaman tu, salah seorang daripada orang Malaysia, ada 2 orang sahaja yang dapat PhD daripada Universiti Madinah. Kalau degree di Universiti Madinah ni biasa ramai, tapi PhD di Universiti Madinah ni kira. Kalau Dr. Rodi ni, dia masuk dalam Masjid Nabawi, Atuk Bilal azan dekat pelantang tu, dia dibagi naik taksi kawan dia, ada di muazzin dan Masjid Madinah tu semua tuan-tuan ada PhD. Dr. Rodi bagi kasih Ahmad dekat pusat Islam tu, bagi masuk jadi mesyuarat hadiskan dengan kasih Ahmad. Kasih Ahmad Abu Mai bagi ni, ini kasih Ahmad ni Abu Hujah. Dr. Rodi kata, okay, sekarang kita buka Quran yang kata you ni beriman sungguh dengan Quran. Sekarang kita buka Quran. Maka saya buka Quran, dia Dr. Rodi buka Quran. Tiba-tiba Dr. Rodi tengok Quran ke saya, mana Quran terjemahannya. So dia kata, dah kita nak bincang, dia tengok yang ori, yang bahasa Arab. Terjemahan ni tiba, tengok yang bahasa Arab. Saya tak arti dalam bahasa Arab. Tak arti, tapi mana-mana tak arti kan. Tetapi bila pula hukum ikut perautaan,
Sebab nak semayang tuan-tuan, aku dah sebut dah nak semayang. Nabi kita selalu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kamu lihat aku semayang. Nabi berceritakan cara semayang. Dia guna pelotak lah. Tapi yang saya sedih, ada orang Melayu, Yayasan Perdana Melayu Merah Rasmi pula, Tun Mahathir Mohamad. Dia boleh sokong pula kenyataan Kasim Ahmad yang secara jelas dan terang terkeluar dari Islam. Rambut wanita bukan aurat, sistem kepatrian. Allah Akbar. Ini yang paling bahaya tuan-tuan. Cukup berbahaya. Masalah yang dia bincang ni bukan masalah nak sembahyang subuh, nak baca kunut, tak baca kunut. Hak tu tak apa, ada khilaf. Sentuh lelaki perempuan masa tawaf, batal ke tak batal wudu, hak tu tak apa. Ambillah mana pandangan pun. Hak ni dia bincang satu benda yang sangat fundamental, sangat asas dalam Islam yang dah very clear, dan dia pun tak layak nak bincang. Dia tidak ada knowledge, dia tidak ada kepakaran, dia tak mengaji agama. Ini manusia yang bernama Kasim Ahmad cukup berbahaya. Pasal apa? Dia sesat dan dia menyesatkan. Waktu saya jumpa dekat Minang Restoran kat Perugong Kasim Ahmad, kalau kat Bangladesh lah dia ni lama dah mampu. Minta maaf dekat sebab masalah dia sesat dan dia bagi orang sesat. Pengikut dia ramai tuan. Mengaji tinggi-tinggi ni, ada PhD dan sebagainya, ada doktor, macam-macam. Ini manusia yang bernama Kasim Ahmad yang kita tengok, dan kita sedih dengan orang-orang yang menganjur dan orang yang menyokong statement-statement dia. Ya Allah, memang kau memang nak, kalau betul-betul ni memang tak keluar dari Islam. Nak cakap apa lagi? Nak cakap apa lagi? Jadi tuan-tuan, bisnes yang pertama, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kita ni betul-betul kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita tanya nanti kita tuan-tuan, ketika mana esok ni kita dibawa ke dalam kubur, bila kita dibangun sahaja daripada kubur tuan-tuan, asal-asal kita akan cari isteri kita, kita akan cari suami kita, kita akan cari anak-anak kita, hak yang ibu-ibu menyusu daripada kecil, yang kita belai, yang kita manja, yang kita sayang anak-anak kita, yang kalau orang tegur, walaupun anak kita salah, kita tetap akan mempertahankan anak kita. Yang kadang-kadang anak kita nakal kat sekolah, cikgu detik sikit kita pergi sekolah masalah cikgu kan. Di zaman ni, zaman cacat berba ni, zaman orang tak hormat kat guru. Adakah anak ni yang kita cari tuan-tuan, bila kita bangun daripada kubur nanti tuan-tuan, kita akan cari siapa tuan-tuan. Kita tak akan cari lah semua tu tuan-tuan. Kita nak melepaskan diri kita masing-masing. Kita masing-masing nak melepaskan keadaan kita tidak berpakaian, dalam keadaan lapar, tak ada makanan. Siapa yang akan kita cari tuan-tuan? Kita akan cari Rasulullah SAW. Kita tak ada pakaian, orang yang akan diberi pakaian nanti orang yang besar di dunia rajin bagi orang makan, orang rajin bagi orang susah makan. Kita tak ada pakaian, orang yang akan dapat pakaian, orang yang besar di dunia, dia bagi di pakaian kepada orang yang susah, orang miskin. Hari ini tuan-tuan nak cakap kemiskinan ni, Masya Allah. Tuan-tuan hari dulu saya tengok orang besar ni mungkin tak berapa nak terasa, tetapi bila balik kesian. Kita boleh bayar orang hidup sehari pendapatan RM10, RM15 hari ni. Ada tuan-tuan, ada. Jadi tuan-tuan, bisnes yang pertama, kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulnya. Kita ikut apa yang Allah sebut, ikut sunnah Nabi SAW. Kita sangat-sangat beruntung. Pasal apa kita beruntung tuan? Sebab kita lahir Islam. Pasal agama kita ni tuan, inilah agama yang benar. Inna dina indallahi al-Islam. Bukan saya, Allah Akbar, dengan pengalaman kerdil nak bandingkan tuan-tuan yang pengalaman cukup banyak, sikit sebanyak yang Allah tunjuk
cash, kehebatan Allah ni kan. Bila kadang-kadang itu pasal cerita rezeki, bila kadang-kadang tersempok, kita nak mengajar budak metrik ni, kadang bila tersempok dengan budak-budak yang kena sihir, kena gangguan dan sebagainya, minggu lepas, ke-12 malam, kawan telefon, ada budak malam, kalau 12 tengah hari tu, 12 malam, kita bagaimana mimpi betul ni, betul bagi mimpi betul. Tengok pokok dia okey, tengok tak okey. Budak-budak lelaki ni main baca macam sampai Malaysia bagi dia tak jadi apa. Pi lah kita berarti pun ni. Pi kawan orang ada orang buat lah sikit kan. Sampai pintu kan. Dia keluar kata apa pun ni. Kalau ni bawa soal benda ni. Kita masuk dia cari lalu ke pula pisau yang penting kan. Dalam silap kita ke nampak. Lepas tu kawan-kawan ada pegang okey duduk kita tengok kepada main ni macam juga ni. Dia ada senyum kita kan. Dia bertanya dia main apa ni kan. Siapa main dulu budak ni nak ngaji ni kan. Apa dia jawab kan? Tak jawab yang bagi saya touching dia. Memang kerja kami menyesatkan anak-anak. Subhanallah. Dia jawabnya tu tuan-tuan. Memang kerja kami nak menyesatkan anak-anak. Saya tanya kepada Allah betapa benarnya. Kawan saya orang buat tanya apa siapa tapi kacau budak Cina, budak Hindu. Tuan-tuan pernah dengar sekolah Cina kena histeria? Tak kan? Sekolah Tamil kena histeria, 20 orang pelajar Tamil yang gelap-gelap kena histeria. Tak ada kan? Tapi yang kena histeria ni sekolah agama. Sebab tak? Memang dia akan kacau orang yang beriman. Memang jangan kita macam tu kita tak yang beriman lagi. Sebab itu geng dia lah. Dia tanya, dulu lama ni hamba dosa ni, hamba zalim ni, anda takut dengan Allah? Ayat hebat ya? Dia jawab, aku akan pastikan budak yang mati sebelum subuh. Kita kena pandai tabligh dia, kena pandai berhujah dengan dia. Bila kita berselanjutnya dia, anda tak pada bagi mati dia. Allah ini ayat kerjaan. Balik siapa orang yang hantar? Aku ada Tuhan yang hantar. Kami balik kata tak boleh, aku ada perjanjian dengan dia. Dalam benda maksiat kita tak wajib taat pada perjanjian. Tak boleh. Dia dah bayar kat aku. Itu macam ada keluar. Tapi nak cerita bagaimana hebatnya Al-Quran ini di antaranya tuan-tuan. Ada seorang kawan memang kena sihir suka 10 tahun kesian. Saya tengok kesian saja lah kita ambil ayat ni. Baca Fatihah, Bismillah, selawat, minta Allah yang bersih minta Allah berdoa dia. Tuan, benda ni bukan kita saya itu umum. Tuan-tuan berlaku dengan mata. Apa perlu kita buat ni? Minta Allah, minta guna asma husna Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang mana nama yang kita ingat lah, kita betul ingat semua kan. Ya Qahhar, Ya Jabbar, turun dia betul kaya. Begini ni, saya tengok bagaimana hebatnya yang berani tu. Nak minum takkan tak minum. Duit tu nak masuk kan? Tak boleh. Try sekali. Try. Tak boleh. Try sekali. Tak boleh. Okey, sekarang muncak tak boleh. Okey, sekarang ni kau muncak dalam hati. Sebut la ilaha illallah dalam hati. Dia sebut. Okey, sekarang try. Dia Allah macam ayat mana? Dah ayat benar sejuk biasa. Itu hebatnya Quran. Itu lagi hebatnya azan. Ini 3 kes saja. Ini 3 kes. Mengamuk silap pada
Kita sampai balik sejadah. Kedua, ketiga, tak sedar ni. Bawa pergi orang pergi kita azan subhanallah, lupa hebatnya Quran, hebatnya kalimah-kalimah. Lepas tu saya bawa azan dengan pakai la ilaha illallah, tetap tekan la ilaha illallah, lupa kan. Subhanallah. Itu Allah Ta'ala tunjuk kita hanya baca betapa hebatnya Quran ni, betapa hebat zikir-zikir yang kita tahu tuan-tuan. Itu belum kita laksanakan lagi Quran ni. Kita baca je Allah Ta'ala dah tolong nampak mukjizat Al-Quran. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Quran ni kita ambil, kita laksanakan dalam masyarakat kita tuan-tuan, bagaimana pertolongan yang Allah akan bagi, bagaimana keberkatan yang Allah akan bagi tuan-tuan. Inilah yang berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz ni. Dan mudah-mudahan kita kena appreciate. Saya rasa sungguhlah bila terpaksa tolong budak-budak ni, ingat jadi ya, kadang-kadang pergi 12 malam ni bukan ingat apa, ingat kalau anak kita kan, kalau anak kita ngaji jauh jadi begitu. Sebab semua orang takut Nabi tolong kan. Macam mana perasaan? Macam mana kita? Saya harap bila kita pergi, kita harap Allah Ta'ala sendiri juga akan hantar orang pertolongan kita kan. Tidak pun di pada masyarakat siapa-siapa yang menolong, menyelesaikan, memudahkan urusan seorang mukmin, Allah akan tolong dia esok ni di pada mahsyar. Memang dia waktu itu tidak ada pertolongan yang boleh kita minta. Itu jadi yang pertama, perniagaan yang pertama, kita beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Jadi peranan semua kita tuan-tuan, selalu saya sebut, kita kena tolong agama Allah. Tak boleh kita sahaja jadi soleh, kita kena jadi soleh dan muslim. Kita kena jadi baik dan kita membaikkan masyarakat kita. Kita semua kena berperanan tuan-tuan. Mula tidak dapat lain dan tidak bukan melainkan diri kita dulu. Lepas tu ahli keluarga kita, lepas tu dalam masyarakat kita, karya kita, kampung kita, tempat kerja kita tuan-tuan, kita kena berperanan. Sudut-sudut yang kita berada, kalau kita sebagai seorang cikgu, manfaatkan ruang tenaga kita sebagai seorang guru untuk gunakan untuk didik pelajar-pelajar kita pada hari ini. Itu cikgu, kalau engineer mungkin ada staff di bawah dia, mungkin kita ni bos, staff di bawah dia. Kita guna tuan-tuan segala ruang yang ada untuk memenuhi hadis Nabi. Nabi kata apa tuan-tuan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi, sampai habis hadis itu. Nabi guna kalimah man. Siapa orang bahasa Arab dia tahu. Man ni bukannya semestinya Ustaz Azman. Man ni siapa-siapa sahaja yang melihat kemungkaran hendaklah dia rubah dengan tangan. Tengok Kasih Ahmad cakap macam tu, bawa pulang statement macam tu, apa yang perlu kita buat? Itu bawa Kasih Ahmad. Di Kasih Ahmad hak lain ni banyak lagi dalam masyarakat kita ada tuan. Hak yang tak apa nak semayang, kesian tak di peranan kita. Sebab itulah saya nak sebut dengan tuan-tuan satu benda yang penting. Saya sedih tengok saya dapat satu picture daripada niktik satu ustaz ceramah. Komen pasal apa? Aznil komen Syahul Hamid. Seorang ustaz tu pulih menghantam Aznil. Masya Allah, saya dengar dengan ustaz tu punya ceramah dengan guna perkataan bodohnya, bodohnya, macam-macam dia gunakan kepada Aznil. Saya kata kalau ustaz macam ni lah, kalau dakwah macam ni lah tuan-tuan, kalau dakwah Nabi macam ni, guna kata-kata kesat macam ni tuan-tuan, masa-masa orang terima dari Islam tuan-tuan, itu bukan berdakwah. Sebab itulah kita yang Allah Ta'ala pilih main semayang tuan-tuan. Nanti kita bukan ramai yang boleh main semayang subuh ni. Pertama kali tuan-tuan, hati kita kena jaga. Kita jangan sekali-kali rasa sombong, jangan sekali-kali rasa ujub, jangan sekali-kali rasa hebat. Tengok tak main-main jangan. Perasaan-perasaan inilah yang boleh menghancurkan amal kita tuan-tuan. Dan bila kita lihat kawan kita tak main semayang, kawan kita yang umur 60 lebih kelak dan dulu lagi umur 60 boleh dengar depan TV tengok Doraemon lagi,
kita kena saksian dan kita kena tarik dia kepada kebaikan ini. Kita kena dekati dia tuan. Ini tanggungjawab dan semua kita esok ni Allah akan tanya. Dan inilah tugas Nabi dan tugas Rasul. Yang keduanya tuan-tuan, yang ingin saya sebutkan juga di dalam satu hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah SAW, Nabi beritahu, ini juga berita gembira untuk kita tuan-tuan. Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu tawbatal 'abdi balam al-gharib. Bahwasanya kata Nabi, Allah Azza wa Jalla menerima taubat seseorang hamba selama rohnya masih belum sampai ke halqum, ke kerongkong, malam yughawir. Tuan, Nabi beritahu Allah terima taubat seseorang hamba selagi mana rohnya masih belum sampai ke halqum. Ini juga berita gembira kepada kita semua tuan, iaitu Allah sentiasa sudi untuk mengampunkan dosa kita sebelum roh kita sampai ke halqum. Ada dari kita ni yang roh dia sampai ke halqum kan? Silakan jangan. Kalau ada, maksudnya taubat tak diterima. Tapi saya dah tengok, masya-Allah. Semua kita ada sihat walafiat. Maksudnya ini satu perkabaran gembira yang mana Allah sentiasa sudi mengampunkan dosa kita. Dan perkabaran beginilah yang nak kita beritahu kepada kawan-kawan kita yang rasa dia jauh dah, kita kena bagi hadis-hadis macam itu tuan. Mudah-mudahan insya-Allah tuan, kita ada bekalan yang selesa untuk kita bawa bertemu dengan Allah. InsyaAllah kita kita sambung sirah kita tuan-tuan pagi ini. Kuliah kita yang lepas pada 26/11/2014. Sekarang hari ini 23/2. Itu kita tunggu-tunggu tahun 2014. Tengok bulan 2 pun habis. Itulah masa tuan-tuan hari ini begitu pantas dan begitu cepat sekali. Suka tak suka, sedar tak sedar, dia akan pergi dengan begitu laju. Dia takkan sekali-kali tunggu kita yang akan menentukan kebijaksanaan kita bagaimana kita memanfaatkan masa yang Allah bagi kepada kita. Berlepas kita dah tengok dah bagaimana akhirnya Ka'ab bin al-Ashraf, seorang pemuka Yahudi, ketua Yahudi yang sangat berbahaya, telah berjaya dibunuh oleh sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah dan juga bersama gengnya 4 orang, termasuk Al-Harith bin Aus, termasuk Abbad bin Bish, termasuk juga Abu Abbas bin Jabbar dan juga Abu Nailah. Ini 5 orang sahabat yang melaksanakan misi membunuh musuh Allah, Ka'ab bin Ashraf. Habis itu Ka'ab bin Ashraf. Tuan-tuan, Ka'ab bin Ashraf ni kegiatan dia selama ni sebagaimana yang kita tahu bahawa Nabi SAW datang ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Setelah penduduk Mekah bukan menolak sahaja, merancang untuk membunuh Nabi SAW. Nabi Allah kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Bila Nabi sampai ke Madinah, tidak ada lain dan tidak bukan Nabi bertujuan untuk mengajak mereka kepada Islam. Tidak kira pilihan mereka itu orang Yahudi ataupun bukan Yahudi, orang Islam, orang musyrik, semuanya Nabi mengharapkan agar mereka menjadi umat yang satu, agar mereka menerima Islam. Satu Nabi, satu agama, satu Tuhan, satu arah perjalanan, satu cita-cita. Nabi nak tengok benda tu. Karena itulah Nabi SAW bila sampai di Madinah, Nabi mengikat perjanjian dengan kaum Yahudi. Nabi lakukannya serentak.
dalam usaha baginda untuk mengajak mereka kepada agama Islam. Jadi Nabi buat perjanjian dengan Yahudi tu tuan. Tapi dia katakan Yahudi ni tetap degil, kekal kepada mereka bersedia untuk berpakat, tetapi berpakat untuk mengkhianati Allah dan Rasul. Mereka berpakat dalam perkara maksiat. Mereka berpakat dalam benda yang boleh menghancurkan Islam. Mereka berpakat. Mereka berusaha untuk menolong, mengalahkan Nabi. Tetapi Allah sentiasa membela dan menolong Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW. Tuan yang saya pilihkan, di antara pembesar Yahudi yang paling membenci persepakatan, paling benci perjanjian dan sentiasa mengharapkan agar perjanjian ini dirungkaikan, iaitulah Ka'ab bin Al-Ashraf yang kita bincang bulan lepas. Dia usaha dengan sungguh-sungguh untuk mencabuli persepakatan perjanjian yang dibina. Dia kata siang malam, cukup gigih. Bila Nabi tengok kejahatan dan kegiatan Ka'ab bin Al-Ashraf ni, maka Nabi mula bagi amaran dulu. Nabi bagi amaran berkali-kali, sehingga akhirnya Nabi tengok tak boleh nak jadi Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka akhirnya tuan-tuan, jadi kita tahu Nabi mengarahkan sahabat untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Inilah rupa dan sifat orang Yahudi yang telah dibunuh oleh Nabi Muhammad, yang telah dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah dan rakan-rakan. Lepas Ka'ab bin Al-Ashraf dibunuh ni tuan-tuan, ada lagi Yahudi yang dikeluarkan arahan agar dibunuh. Di antaranya siapa? Asma Ibnu Affan, dan seorang lagi Ibnu Sunainah. Dan Nabi pernah sebut, bunuhlah mana-mana Yahudi yang kamu jumpai. Zahir hadis ni tuan-tuan, macam perintah Nabi ni bersifat umum, jumpa Yahudi yang bunuh. Tetapi pada asalnya dia sebenarnya tidak macam itu, ya. Ini dipahami oleh kebanyakan ulama. Sebab dalam sejarah hidup Nabi sebenarnya hanya 5 orang sahaja Yahudi yang diarahkan untuk dibunuh, di antaranya Ka'ab bin Al-Ashraf. Siapa lagi tokoh yang dibunuh lepas itu tuan-tuan? Iaitu Ibnu Sunainah. Ibnu Sunainah ni tuan-tuan, dalam kitab-kitab hanya disebut Ibnu Sunainah, nama sebenarnya tak ada. Jadi nama glamour saja digunakan Ibnu Sunainah. Seorang sahabat yang sanggup menghabiskan riwayat hidup Ibnu Sunainah ni, nama sahabat ni iaitu Muhayyishah bin Mas'ud. Muhayyishah bin Mas'ud telah mengambil keputusan, telah sanggup melaksanakan misi untuk membunuh seorang lagi musuh Allah, iaitu Ibnu Sunainah. Padahal tuan-tuan, sahabat Muhayyishah ni pada zaman dia jahilah dahulu, dia sangat baik dengan Ibnu Sunainah. Ibnu Sunainah ni banyak tolong sahabat yang bernama Muhayyishah yang telah berjaya melaksanakan misi membunuh Ibnu Sunainah. Tetapi Muhayyishah ni bila dia terima saja Islam, dia tak mahu ingat lagi budi Ibnu Sunainah pada dia. Bila dia terima Islam saja, siapa-siapa yang memusuhi Islam adalah musuh dia yang perlu dia hapuskan. Muhayyishah bin Mas'ud tuan-tuan, dia membunuh Sunainah ni selepas daripada peristiwa pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf ni pada bulan Rabiul Awal tahun ke-3 Hijrah. Lepas Muhayyishah membunuh Ibnu Sunainah ni, maka saudara dia, abang dia yang belum Islam, yang bernama Muhayyishah bin Mas'ud datang jumpa dia dan mengecam Muhayyishah. Pasal Ibnu Sunainah yang dibunuh ni semasa jahiliah dahulu terlalu banyak jasa kepada Muhayyishah. Jadi abang dia Muhayyishah bin Mas'ud datang dan marah dekat dia. Muhayyishah bila dengar abang dia marah kat dia, mengapa kamu membunuh orang yang telah berbuat baik kepada kamu pada masa-masa dahulu? Muhayyishah bila dengar jawapan ini, maka Muhayyishah jawab, aku telah diperintahkan untuk membunuhnya. Dan kalau sekiranya Rasul memerintahkan aku membunuh engkau, pasti
engkau juga akan aku bunuh. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat dahulu, mereka sangat taat kepada Allah dan Rasul. Bunuh ni bukan bunuh saja tuan-tuan, pasti ada sebabnya. Terutama Ibnu Sunainah ni panggil sama macam Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia meracuni pemikiran penduduk Madinah agar bangun menentang Rasulullah, agar bangun menentang orang Islam. Yang mana semua elemen yang membawa kepada kehancuran Madinah, tuan-tuan, yang membawa kepada huru yang perlu dimusnahkan. Apabila Aisyah kata dekat abang dia, Wajishah, kalaulah aku diperintahkan untuk membunuh kamu, aku akan bunuh kamu. Tergamam Aisyah bin Mas'ud mendengar kata-kata saudara dia. Aisyah bin Mas'ud ini faham dia bahawa betapa setianya orang yang menjadi pengikut, orang yang menjadi sahabat kepada Muhammad bin Abdullah. Dan inilah menunjukkan bahawa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini tidak mementingkan hubungan persaudaraan, tidak mementingkan hubungan darah, tetapi yang mementingkan hubungan ikatan iman dan takwa. Jelas nampak kepada Aisyah bahawa Islam adalah satu agama yang sangat indah, sangat mulia. Dan akhirnya tuan-tuan, Aisyah ni abang kepada siapa tadi? Aisyah masuk Islam akhirnya, tuan-tuan. Tuan-tuan, rupanya si menjagaan habis pasal Ka'ab bin Al-Ashraf, habis pasal Ibnu Sunainah tadi, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan masuk tentang Yahudi yang kedua, iaitu Yahudi Bani Nadir. Sebelum kita nak cerita tentang Yahudi Bani Nadir ni, yang menyebabkan apakah yang di antara peristiwa yang menyebabkan pengkhianatan mereka, suka kita bercerita sikit sebab dia ada kaitan dengan satu peristiwa yang Nabi sangat-sangat sedih yang berlaku pada tahun ke-4 Hijrah, iaitu peristiwa pembunuhan sahabat-sahabat di Perigi Ma'unah. Di Perigi Ma'unah. Bagaimana peristiwa ini boleh berlaku, tuan-tuan? Sebelum peristiwa sedih pembunuhan di Perigi Ma'unah ni, tuan-tuan, 8 bulan sebelum itu telah berlaku satu peristiwa juga yang cukup sedih, iaitu peristiwa mata air rajam yang berlaku setahun selepas berlakunya perang Uhud. Satu peristiwa yang menyayat hati, yang mana dalam peristiwa ni ramai sahabat yang dibunuh. Tuan-tuan, kita bincang sikit apakah peristiwa pembunuhan di Perigi Ma'unah ni, tuan-tuan. Pada suatu hari Nabi didatangi dengan rombongan 25 orang lelaki yang diketuai oleh seorang lelaki yang gagah perkasa. Datang bawa hadiah kepada Nabi 2 ekor kuda dan 2 ekor unta. Rombongan ni pergi menghadap Nabi SAW. Nabi tanya kepada mereka, "Hampa ni main daripada mana ni?" Mereka jawab, "Kami daripada Bani Amir, daripada kabilah suku Husain yang tinggal di Najd." Tuan, Bani Amir ni suku Husain terkenal dengan apa, tuan-tuan? Terkenal dengan kaum yang profession utama dia, pekerjaan utama dia ialah merompak dan menyamun. Bila mereka sampai, ketua mereka yang gagah perkasa yang bernama Amir bin Malik bin Ja'far Al-Amiri, yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Barak, dia menghadap Nabi, diserah kepada Nabi hadiah 2 ekor kuda dan 2 ekor unta. Tetapi Nabi tak mau terima. Baginda menjawab kepada Abu Barak tentang pantang larang seorang Nabi untuk menerima hadiah daripada orang kafir. "Aku minta maaf, aku tidak dapat menerima hadiah daripada orang yang bukan Islam." Abu Barak dia diam saja. Dia sedihlah sebab Nabi tak terima hadiah dia, tapi dia tak tunjuk wajah dia tu. Maka Nabi tanya, "Apa hajat kamu datang menjumpa kami?" Maka Abu Barak menjawab,
boleh tak kamu utuskan beberapa orang daripada sahabat kamu untuk mengajar Islam kepada penduduk Najd. Semoga mereka menerima baik seruan agama kamu itu. Awal dia tak Islam ni, tapi dia memberi tawaran kepada Nabi agar Nabi bawa beberapa sahabat, kirim beberapa sahabat untuk ajar agama kepada penduduk Najd. Nabi SAW bila dengar tawaran ni bagus untuk dakwah, tetapi di waktu yang sama Nabi bimbang untuk hantar sahabat-sahabat ni, sebab Nabi masih lagi teringat bagaimana pengkhianatan peristiwa mata air Rajab, sahabat-sahabat dibunuh. Nabi rasa bimbang, Nabi rasa risau, dan Nabi sebut dekat Abu Bakar, aku bimbang keselamatan para sahabatku daripada kejahatan orang-orang Najd. Memang terkenal orang Najd ni memang sangat jahat. Macam mereka menyambung upah bunuh orang. Abu Bakar jawab, Tuhan jangan bimbang, aku akan jamin keselamatan mereka di sana. Ada garantor rupanya. Abu Najjar sanggup menjadi penjamin. Hantar mereka, para sahabat Tuhan, untuk menyeru ahli Najd ke dalam agama Tuhan. Tuhan, memang Nabi bimbang untuk kirim sahabat-sahabat baginda kepada kaum Uzail di Najd ni, kerana Nabi tahu sifat-sifat orang Najd ni yang keras dan jahat. Sebagai contoh, salah satu daripada puak kaum Najd ni, iaitu Bani Lihyan dan Bani Uzail, adalah kabilah-kabilah yang sangat keras, sangat jahat. Sedang kedua-dua kabilah ni juga daripada suku Najd. Lebih-lebih tidak sedar hati Nabi ialah sikap Abu Bakar dan rombongan dia yang mai 25 orang ni, mai jumpa Nabi, tetapi mereka tak peluk pun Islam. Tapi tuan-tuan, Nabi SAW Nabi letakkan dakwah nombor satu. Nabi letakkan untuk menyebarkan Islam nombor satu. Nabi tak peduli. Tambah-tambah Abu Bakar sendiri membagi jaminan, dia akan menjamin sahabat-sahabat, dia akan menjamin keselamatan sahabat-sahabat. Akhirnya tuan-tuan, Nabi tunaikan juga permintaan Abu Bakar. Nabi menghantar rombongan dakwah kepada orang-orang yang berislam ni. Nabi hantar seramai 70 orang ahli sufah. Tuan, akhirnya Nabi runding dengan sahabat, Nabi bincang, dan Nabi setuju nak hantar 70 orang ahli sufah. Nabi minta masa Bani Amir tadi, Abu Bakar balik, kemudian Nabi kirim 70 orang ahli sufah. Mereka diketahui oleh seorang sahabat Nabi yang hebat, yang bernama Munzir bin Amr al-Khazraji. Munzir bin Amr, sahabat Nabi yang dikirim kepada kaum Najd, tuan-tuan, seramai 70 orang ahli sufah yang dipimpin oleh Munzir bin Amr. Siapa dia Munzir bin Amr ni, tuan-tuan? Sahabat hebat, tuan. Hebat sahabat. Salah seorang daripada sahabat yang terlibat dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Dan dalam rombongan ini juga termasuk seorang sahabat daripada Bani Sulaim yang bernama Al-Muttalib, yang pakar dalam tunjuk jalan. Sebenarnya bilangan 70 ke berapa ni sudah juga di kalangan ulama-ulama, tuan. Bilangan ini kalau ikut Imam Ibn Ishaq, ini catat oleh Ibn Syam dalam kitab Sirah Nabawiyah 40. Tetapi lain-lain pakar sirah lain semuanya sebutkan 70 orang. Bagi kita ambil 70 orang, tuan-tuan. Yang Nabi hantar ni, tuan-tuan, siapa dia? Ahli sufah. Siapa dia ahli sufah ni? Manusia-manusia yang miskin, yang duduk di pelantar masjid Nabi. Jumlah keseluruhan, tuan-tuan, ahli sufah, jumlah keseluruhan 40 orang. Nabi hantar 70 orang. Maka bergeraklah sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat ahli sufah ni, yang hidup mereka untuk Islam sehari. Mereka pergi cari kayu api, malam mereka beribadah, mereka duduk bersama Nabi, mereka guna nafkah dari mereka untuk jalan Allah. Bila saja semboyan perang berkumandang, mereka lah di antara orang yang pertama sekali yang berada di saf hadapan. Malam mereka habiskan beribadah, bersembahyang sunat,
berzikir, hafal Quran, mentelaah Quran. Mereka ni golongan Al-Sufah. Kalau kita pergi Masjid Nabawi tuan-tuan, golongan Al-Sufah ni di belakang makam tempat orang. Belah lelaki ni dia ada belakang makam Nabi SAW yang ada macam kantang tu. Di situ kawasan mereka tuan-tuan. Maka bergeraklah sahabat-sahabat 70 orang. Bila mereka sampai di suatu tempat yang dinama Bir Ma'unah, Telaga Ma'unah, iaitu satu tempat yang terletak di antara penggabungan kaum Bani Amir dengan Bani Sulaim. Maka Munzir bin Amru, ketua sahabat yang dikirim oleh Nabi SAW, perintah anak buah dia supaya berhenti di situ. Kebetulan di situ ada sebuah rumah kosong, berhenti di situ, berehat di situ. Sementara itu, dua orang dari mereka telah keluar. Bila sampai di situ aja, ada dua orang sahabat minta untuk pergi tempat lain, ada urusan yang Allah tak disebut. Sahabat ini bernama Amru bin Umayyah dan juga Munzir bin Muhammad bin Uqbah. Jadi bila sampai di Bir Ma'unah ni, Munzir bin Amru telah mengutus seorang anggota untuk bertemu dengan Amir bin Tufail, iaitu seorang pemimpin Bani Amir. Orang yang Munzir pilih ni nama dia Haram bin Milhan, salah seorang daripada pejuang Badar Al-Kubra yang maufur juga tuan. Jadi bila sampai Bir Ma'unah ni tuan-tuan, sebelum Munzir nak bawa tu semua sahabat pergi berjumpa dengan salah seorang dari pemimpin Bani Amir yang bernama Amir bin Tufail, maka dia hantar seorang sahabat untuk pergi tinjau, untuk jumpa, berunding, beritahu dekat Amir bin Tufail bahawa mereka baru sampai. Sahabat yang dipilih ni nama dia Haram bin Milhan, salah seorang daripada tentera Badar. So nanti juga mikrofon ni dia punya sempat jatuh nanti. Ini tak ada karen kan? Nak karen ni lompat dia. Tuan-tuan, Haram bin Milhan pun pergi menghadap Amir bin Tufail dengan bawa surat Nabi untuk diserahkan. Nabi dah siap-siap kirim surat dakwah. Dia itu dia pergi oleh dua orang lagi sahabat. Jadi dia pergi 3 orang. Amir ni Haram bin Milhan nak jumpa Amir bin Tufail dengan 2 orang lagi sahabat. Maka berangkatlah Haram bin Milhan ke tempat Bani Amir dengan niat satu je, untuk dakwah, untuk Islam dan tokoh. Keikhlasan dan juga muraqabah mereka dengan Allah, mereka jadi tidak gentar walaupun nak jumpa dengan seorang pemimpin yang terkenal bengis, jahat. Bagi Haram bin Milhan, dia rasa diri dia ni tak ada apa-apa nilai. Kalau sekadar dia dah tua dah tuan-tuan, sekadar dia orang tua semata-mata duduk kedai kopi, bila tolak dah mati dia tak ada dengan Haram bin Milhan. Maka dia tak peduli apa kata diri dia. Bila dah dekat sampai ke kampung ke kampung Bani Amir ni, Haram bin Milhan ni dengan orang sahabatnya, Haram bin Milhan kata dekat orang sahabat, kamu tunggu dulu kat sini biar aku pergi jumpa Amir bin Tufail seorang-seorang. Sekiranya aku selamat, kamu berdua boleh datang menemuiku. Dan sekiranya aku dikhianati, maka kamu berdua segeralah tinggalkan tempat ini, kerana adalah lebih baik kehilangan seorang daripada kehilangan 3 orang. Sahabat dulu dia boleh baca lah. Haram bin Milhan kata, kadang-kadang sampai ke tu, orang tu dulu tak apa, aku dah tua lah, biar aku pergi jumpa. Daripada kita kehilangan 3 orang, baik kita kehilangan aku seorang. Dan benar terlahan Haram bin Milhan itu tuan. Bila dia sampai sahaja berjumpa dengan Amir bin Tufail ni, Amir bin Tufail ni adalah anak saudara kepada Abu Barak. Amir jumpa Nabi minta hantar. Amir bin Tufail ni dia sangat memusuhi Rasulullah sebenarnya. Bila Haram bin Milhan sampai, dia suruh saja, dia hulur je surat Nabi, dia beritahu aku utusan daripada Rasulullah.
Dia suruh saja seorang Nabi, ni Amir bin Tufail ni ambil surat tu dengan kasar, dia tak baca pun, dengan serta-merta dia arahkan orang dia daripada belakang, tombak, bunuh. Haram bin Milhan itu kan. Ini peristiwa yang sangat sedih kan? Maka Haram bin Milhan ditombak daripada belakang. Dan tanpa membuang masa lagi tuan-tuan, Amir bin Tufail tahu Haram bin Milhan ni bukan dia main seorang-seorang. Dia sebenarnya dia abang, kami duduk ramai ada dekat perigi Maunah no. Maka Haram bin Milhan dia terus arahkan. Sebelum tu tuan-tuan, dia arah orang untuk bunuh Haram bin Amir bin Tufail ni. Dia arah orang dia bunuh terus Haram bin Milhan ni dengan tombak sehingga tembus. Dalam keadaan dia ditikam dengan tombak tembus perut ni, Haram bin Milhan ni dia menjerit, "Ya Allah, demi Allah, Tuhan Kaabah, aku sudah berjaya." Lalu Haram bin Milhan rebah ke bumi, syahid dia. Tuan, kejam Amir bin Tufail. Setelah Amir bin Tufail dia bunuh Haram bin Milhan, nampaklah betapa tidak mempunyai hatinya, betapa kerasnya seorang manusia yang bernama Amir bin Tufail. Dia mengkhianati pakluk dia Abu Barak sampai jumpa Nabi yang suruh hantar utusan untuk Nabi ajak agama kepada penduduk Najd. Terus Haram bin Milhan orang dia diserang sahabat-sahabat yang berada di Maunah. Dia kumpul suku daripada kabilah Huzail dan lain-lain kabilah di bumi Najd untuk ajak mereka. Bani Amir dan Bani Sulaim, tuan, geng Abu Barak tadi tak mau. Mereka dah berjanji dengan Nabi, mereka tak mau. Maka akhirnya Amir bin Tufail dengan puak dia saja terus diserang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seramai berapa orang lagi tuan-tuan? Seramai 67 orang, 65 orang. 3 tadi, 2 yang saya cerita, yang keluar ada urusan. Maka berkegelimpanganlah sahabat-sahabat syahid di perigi Maunah. Sahabat juga Nabi Muhammad, tapi sahabat melawan tuan. Dalam ramai-ramai sahabat ni, dan mereka ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid yang kena terdampak, dia seorang saja yang ada nyawa, yang masih lagi bernyawa. Munzir bin Muhammad yang masih bersama-sama dengan kawannya Amru bin Umayyah yang tadi yang bermula sampai tadi 2 orang yang keluar ni. Bila urusan mereka selesai, tiba-tiba mereka tengok ada banyak burung kat atas. Burung duk berteman, burung ni tu kan. Sebab dia burung gagak kan lebih kurang macam tu lah. Sahabat-sahabat 65 orang dah syahid untuk masa. Maka bila mereka tengok burung, mereka dapat rasa ada pertanda yang buruk berlaku kepada sahabat. Maka Munzir dengan Amru pun kembali ke telaga Maunah ni. Bila dekat-dekat sampai, maka mereka, hati mereka ni luluh tengok ramai 65 orang sahabat terkujur kaku, tak bergerak lah. Dan orang-orang Bani Amir termasuk Amir bin Tufail ni ada cek mayat satu-satu. Bila sampai dekat situ, Amru kata dekat Munzir, "Aku pun berpendapat, jom kita pulang sahaja ke Madinah, bagi tahu kepada Rasul." Munzir, bila Amru kata macam tu, Munzir jawab pula, "Aku tidak akan kembali sebagai seorang yang tidak bertanggungjawab. Lambat laun, jangan risau, Rasulullah pasti akan diberitahu." Sahabat yakin Nabi pasti akan tahu, bagi mereka kita. "Aku tidak rela sama sekali meninggalkan kawan-kawan kita yang telah berkorban dan tidur nyenyak dalam keadaan aman." Kata Munzir, tanpa kita sama-sama berjuang dan syahid dengan mereka. Ini 2 orang yang tinggi. Sudah ada Amir bin Tufail ramai ni. Maka Amru bila dengar Munzir kata macam tu, maka jom kita bersyukur Allah. Maka
dua orang sahabat ni berpulang pedang di sekeliling mayat-mayat sahabat. Maka mereka berjuang dengan gagah beraninya dan akhirnya Munzir syahid dan Amru bin Umayyah telah ditangkap. Dua orang sahabat tadi anak tu bila mereka tak sanggup balik ke Madinah, mereka tak sanggup biarkan sahabat-sahabat yang syahid ni duduk dalam syurga, mereka sama-sama nak masuk syurga juga. Maka dua sahabat ni Munzir dengan Amru terus menyerang dan Munzir berjaya dibunuh oleh geng Amir bin Tufail ni, dan Amru bin Umayyah ditangkap. Bila ditangkap, Amru ni disoal jawab oleh Amir bin Tufail. Tengok-tengok Amir bin Tufail bebaskan Amru bin Umayyah. Pasal apa tu kan? Pasal Amru mengaku dia daripada keturunan Mudhar. Sebelum tu mak kepada Amir bin Tufail dia telah bernazar untuk merdekakan seorang budak daripada Bani Mudhar. Tiba-tiba Amir bin Tufail berjaya menangkap Amru bin Umayyah yang daripada keturunan Mudhar, maka dia bebaskan Amru bin Umayyah. Inilah tuan-tuan yang balik ke Madinah beritahu Nabi bersama-sama dengan sahabat seorang lagi yang Ka'ab bin Zaid yang tak mati tadi tuan-tuan. Tuan, salah seorang yang syahid di Bir Ma'unah ni ialah Amir bin Fuhairah, seorang sahabat, seorang bekas hamba kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Amir bin Fuhairah dia dibunuh dalam peristiwa telaga Bir Ma'unah ni tuan-tuan. Dia dibunuh oleh Jubair bin Salmi. Satu Jubair berislam ni tuan-tuan. Jubair cerita, apabila aku melontar tombak kepada Amir bin Fuhairah, tombak itu mengenai dadanya dan tembus. Dengan kesakitan yang amat pedih sekali dia mengucapkan, demi Allah aku sudah berjaya. Ni Amir bin Fuhairah, demi Allah aku sudah berjaya. Kemudian aku melihat, kata Jubair bin Salmi, aku melihat apa tuan-tuan? Aku melihat mayat Amir bin Fuhairah ni diangkat ke langit. Ini wali-wali Allah, orang yang hebat tuan-tuan. Aku tengok bagaimana aku tombak Amir bin Fuhairah tembus. Kemudian Amir bin Fuhairah menyebut dalam keadaan kesakitan yang amat sangat, demi Allah aku sudah berjaya. Berjaya apa tuan-tuan? Berjaya mendapat syahid tuan-tuan. Dan kata Jubair, aku melihat bagaimana mayat, bagaimana jasad Amir bin Fuhairah diangkat ke langit. Dan selepas peristiwa itu aku asyik memikirkan tentang kalimah yang diucapkan oleh Amir bin Fuhairah, demi Allah aku telah berjaya. Dan kalimah itu masih lagi berdengung di cuping telingaku. Akhirnya aku diberitahu orang bahawa maksud kata-kata Amir bin Fuhairah itu iaitu ia sedang berjaya melangkah jalan masuk ke syurga Allah. Kerana itulah kata Jubair bin Salmi yang satu dia berislam. Kerana itulah kata Jubair aku masuk Islam. Tuan, sebagian dari kisah peristiwa pembunuhan Brigif Ma'unah, dua orang sahabat yang selamat tadi sahabat tuan, Ka'ab bin Zaid dan Amru bin Umayyah sampai di Madinah, dan kedua-duanya terus menghadap Nabi SAW. Dan mereka menceritakan kepada Nabi peristiwa pembunuhan 68 orang sahabat ini tuan-tuan. Dan Nabi SAW merasa sangat-sangat sedih atas peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Amir bin Tufail. Nabi sangat sedih. Peristiwa inilah yang menyebabkan Nabi Qunut Nazilah selama 2 bulan. Inilah jadi khilaf di kalangan ulama tentang qunut subuh. Ini kita tak bahas atau bincang, bukan bidang kita. Nabi sangat-sangat sedih kerana sahabat Islam 68 orang telah dibunuh dengan kejamnya oleh Amir bin Tufail dengan orang-orang dia. Tuan yang saya muliakan, yang dua orang yang selamat tadi nama apa tuan? Ka'ab bin Zaid dan Amru bin Umayyah. Ini nak cerita tentang Yahudi bin Nadir tu. Nak cerita dulu sikit. Apa dia ada
dia ada relationship. Tapi malangnya dan 6, 7, 45 kan. Seperti biasa lah tuan-tuan ramai yang nak pergi Gunung Wai nanti kita kena roti dah lah kan. Tak payah boleh Gunung Wai kat mana dah ke lahir di 8.30. Jadi tuan-tuan kita beramal tapi rasa tambah sikit Ka'ab bin Zaid tadi tuan-tuan dengan Amr bin Umayyah ni dalam perjalanan balik ke Madinah ni tuan-tuan. Jadi saya cerita daripada sampai di Madinah dia cerita dalam perjalanan balik ni tuan-tuan di satu tempat yang bernama sebut Qarqaratul Hudud. Ka'ab bin Zaid dan Amr bin Umayyah telah bersua dengan dua orang lelaki daripada Bani Amir. Dan mereka menyangka dua orang lelaki ni geng Amir bin Tufail. Rupanya dua orang lelaki ni adalah geng Abu Barak. Tuan-tuan, Abu Barak bila dia dapat tahu peristiwa kepunahan sahabat ni 68 orang sahabat ni, dia sangat sedih dan dia sangat marah. Walaupun dia boleh sedap hingga menyebabkan dia meninggal dunia. Akhirnya anak siapa tadi? Anak Abu Barak hak mai jemput sahabat-sahabat Nabi pergi ke kampung mereka. Anak dia bila tengok Abu Barak meninggal disebabkan kesedihan di atas perbuatan yang tidak bertanggungjawab, tidak ada jemput Amir bin Tufail membunuh 68 orang sahabat Nabi SAW, tuan-tuan. Akhirnya anak dia bunuh balik Amir bin Tufail. Tapi yang saya nak cerita ni tuan-tuan tentang sahabat dua orang ni, Ka'ab bin Zaid dan Amr bin Umayyah ni, bila dia nak balik tu dia berjumpa dengan dua orang Bani Amir yang mereka sangka mereka ni juga adalah geng-geng Amir bin Tufail. Apakah dilakukan oleh Ka'ab bin Zaid dan Amr bin Umayyah tuan-tuan? Mereka bunuh dua orang Abu Barak ni. Ini adalah pembunuhan yang tersirat. Bila sahabat-sahabat ni sampai ke Madinah beritahukan Nabi tentang pembunuhan 68 orang sahabat. Jadi sahabat-sahabat ni juga nak menggembirakan hati Nabi tengah sedih. Dia pun Ka'ab dengan Amr pun beritahukan Nabi, kami juga berjaya membunuh dua orang lagi Bani Amir. Yang sebenarnya orang tu adalah daripada geng-geng Abu Barak yang tidak bermusuh dengan Nabi. Nabi bila dapat tahu Nabi sedih lagi sekali. Sahabat ni gembira nak beritahu Nabi kami berjaya bunuh dua orang. Tiba-tiba sudah silap bunuh orang. Bunuh pula geng Abu Barak habis. Orang kata apa? Sudah jatuh di tiba tangga. Nabi rasa lagi sedih sebab sahabat tersilap membunuh pula. Pasal apa? Ini nak kena bisa selesai pula pasal ada dua orang yang kena bunuh ni. Nak bisa selesai ni lah Nabi SAW nak tebus kifarah atas pembunuhan yang silap oleh Ka'ab dan Amr ni terhadap orang Abu Barak ni. Nabi masa tu dalam keadaan Madinah susah, Nabi pergi jumpa Yahudi Bani Nadir. Bila Nabi pergi jumpa Yahudi Bani Nadir ni lah tuan-tuan, kita tengok apa yang berlaku yang menyebabkan ada tindakan daripada Yahudi Bani Nadir. Pasal apa Nabi pergi jumpa tuan-tuan? Nabi ada perjanjian dengan Yahudi Bani Nadir. Dan Nabi sebelum tu tak pernah pergi minta bantuan. Kali ni je Nabi pergi bersama dengan 10 orang sahabat baginda. Tak kemai-kemai Wakam, Umar, Osman, siapa lagi ya? Abdul Rahman bin Auf, Zubair, Talha, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Hudayr. Bila pergabungan Bani Nadir, Nabi minta pertolongan untuk meminjam, untuk membayar balik atas kesilapan dua orang sahabat yang membunuh dua orang Abu Barak. InsyaAllah bulan depan kita akan tengok tuan-tuan apakah yang akan berlaku selepas itu pasal cerita tentang peristiwa pergi Maunah nakik dengan Bani Nadir tuan-tuan. Saya senang nak cerita tuan-tuan kan. Tuan-tuan dengar senang kan. Jadi saya bila mari nak budak cerita je nak nama-nama kan senang nak ingat kan. Tapi kita kena cerita juga untuk mengingat nama-nama sahabat tuan buang-buang. Kita tak kenal sahabat kita tak nama dia pun. Jadilah ni yang kata ulama kata berapa jumlah sahabat Nabi tu 140,000 orang ni dengan nama-nama yang kita tak pernah dengar. Kalau tanya siapa yang bunuh Abu Sunainah, kita ingat siapa yang bunuh Abu Sunainah? Siapa
Kufu Hairah. Pernah dengar nama-nama itu sebenarnya tuan-tuan? Kawan-kawan kita duduk yang lalu macam mengantuk dan sebagainya. Macam manusia bukan malaikat. Ada mengantuk dia perkara biasa. Dia mengantuk ni ada dua bentuk. Saya pernah ceramah satu tempat. Mengantuk, tapi memang mengantuk sebagai manusia. Mengantuk yang kedua ada gangguan. Ada sebut gangguan lagi. Dia dulu sebut gangguan. Dan memang betul kan? Orang yang ada gangguan, di antara orang yang ada gangguan, dia tak boleh duduk dalam bilik. Duduklah, kita akan dengar motor boat bunyi. Kita pernah ceramah, dengan ceramah dengan motor boat. Saya pernah kan, khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. Tentu pun tahu macam mana khutbah Jumaat saya. Tinggal lagi tak potong gas. Punya berapi tak kira lah. Saya memang khutbah saya tak suka tengok tent. Sebab tengok tent kita tidak cakap dengan hati. Saya nak cakap dengan hati. Lepas tu dia naik Malaysia bubur gas sikit. Dia beritahu semangat ni di satu masjid. Tengah-tengah semangat depan aku. Bunyi tu dah. Ya Allah, macam nak balik tongkat. Tapi tak apa kan. Mudah-mudahan duduk dengan lemah, mengantuk, nak kena macam-macam masalah kita kan. Mudah-mudahan tak ada sebagai soalan. Dalam rangka kita nak mengingati seorang insan yang sangat mulia, seorang insan yang sudi kita sangat-sangat mengharapkan dia di dalam masyarakat Rasulullah SAW. Seperti biasa saya suka mengingatkan, kita ingat ada Rasulullah tuan. Mari kita selawat berapa kali tuan. Sekurang-kurangnya kita mengaji Rasulullah pagi 10 kali kita selawat, petang 10 kali kita selawat. Inilah ni orang buat macam-macam selawat kan. Tapi tak cukup sekadar selawat je. Kedah berselawat ke, bagaimana lagi, kepala batas berselawat ke, selawat bukan menarik macam menarik kan. Itu okey lah, tetapi tak boleh berhenti setakat tu ya. Yang sebetulnya yang tunjukkan kita cinta kepada Rasulullah, kita ikut dah sunnah Nabi yang lain tuan. Dan antara sunnah Nabi yang paling utama pada dengan dakwah. Dakwah kita buat dah. Peranan kita dalam masyarakat kita hari ini yang cukup teruk dengan kita ni, minta maaf. Orang kita hari ini banyak yang kosmetik ni. Benda yang fundamental kita tak beres, kita ambil benda kosmetik ni. Bukan kita tak bagus, majlis selawat tu silakan, tak ada masalah. Tetapi tak boleh berhenti setakat tu je. Duduk selawat, tiba-tiba hukum duduk tak maaf. Duduk selawat, tiba-tiba riba, duduk satu bunyi. Bohong. Bohong sebenarnya, dia selawat bohong. Duduk selawat, anak isteri keluar rumah tentu orang tak kisah pun. Duduk selawat, main subuh tak main pun berjemaah. Bohong dengan Rasulullah. Sebab dia cakap dia cinta Rasulullah, tapi apa yang Nabi buat dia tak ikut tuan. Mudah-mudahan insya-Allah tuan, Allah sudi menerima amalan kita. Kita mengharapkan kita datang dengan niat yang ikhlas. Saya minta ampun, minta maaf kalau saya bukan cakap kasar bahasa dan sebagainya. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على رسول الله الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم